Sampai lah. Agar berkatilah hikmat dan rezeki halal yang ditunaikan. Jadikanlah kami hamba yang bertakwa untuk mendapat keredaan dari-Mu ya Allah. Serta jadikanlah majlis kami ini majlis yang Kau ridai dan rahmati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala rendah diri kami memohon dari-Mu agar Engkau berikan pada kami dan hamba-Mu dengan taufik dan hidayah. Biasa di bawah pimpinan dan kebenaran. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan mendapat kejayaan serta mendapat keredaan dan rezeki Subhanahu wa taala. Ya Sattar yang Alim, pada-Mu ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami. Pimpin kami, menjadikan negara kami dari segala bahaya hidup. Gerakanlah perpaduan kami serta ikutkanlah kerasan kami di bawah konsep Indonesia. Hindarkanlah dari kami sikap negatif yang boleh membicaskan perpaduan, keselamatan, kestabilan dan keharmonian kami di sini. Serta peliharalah kestabilan politik, ekonomi, sosial negeri ini dan negara kami. Dan letakkanlah kami semua di bawah kami yang sebaik-baiknya. Allahumma ta'ala hadza al-mahfuma taqabbal min ba'di taqabbal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Peluang bermain ketika perjalanan ke Melaka di dalam sebuah bas negori. Sebabkan orang tak ramai, peluang untuk bermain sangat besar. Kelihatan Huzaifah dengan Mursyid sedang bermain game. Masuk. Satu orang satu lagi. Ada macam mana nak jadi tu ni? Masuk. Asma. Masuk tu ni. Selamat datang dan selamat sejahtera. Saya mewakili Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka serta negeri Melaka mengucapkan ribuan terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan Melaka Cruise dan Selamat. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu dari jauh kami terima ribuan sekian. Jaga keselamatan berada di bawah tuan-tuan, sila jaga keselamatan awak kecil sepanjang perjalanan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di jeti Taman Tempatan. Perjalanan bot akan menyusuri Sungai Melaka hingga ke Muara dan berpatah balik ke Taman Tempatan. Ini akan mengambil masa kira-kira 45 minit. Sepanjang perjalanan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat keindahan dan keunikan serta peninggalan sejarah negeri bersejarah ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan,
Negeri Melaka telah menerima pengiktirafan sebagai Bandar Raya Warisan Dunia UNESCO pada saat itu mana tapak kampung moden dahulunya adalah satu kawasan pagi. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadi, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau batang, manakala kaum wanita pula mengingat daun pucuk nipah untuk dibuat topeng. Kini, Kampung Morton juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta rekod untuk rumah seperti segala kerja pemeliharaan serta pemeliharaan rumah tradisional ditanggung oleh di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada sungkup utama abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persediaan oleh pemiliknya, Tuan Haji Hashim bin Datuk Teman Haji Negara. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, gunaan lain, rabuk dan pelbagai jenis senjata. The house was built in the first quarter of the 20th century and has been converted into a museum by its owner, Tuan Haji Hashim bin Datuk Dewan Hashim. To the left of the river, you can see growing cocoa trees. This area is an ideal habitat for this species, and the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help prevent erosion of the river. It has since been used as a model after the Malacca Central Temple, Arthur and Design. Taman Tembak Air terdapat satu taman warna yang telah beroperasi dari tahun 1990 hingga tahun 1990. Jambatan yang berada di area terdapat di Melaka ini memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. To the left of the river, after the shop rows, is the clock tower area. This is a major tourist attraction, as the Dutch Stadhuis, or Red Building, is located here. Visitors to this area will be able to cover almost all of the museums in Malacca, as they are concentrated within this area. Melepasi kawasan jam besar ialah tapak Bastion Wiederberg, yang merupakan sebahagian dari tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. Bersebelahnya adalah kincir air yang dibina mengikut reka bentuk asal seperti yang terdapat di belakang. Bangunan bersebelahan dengan kincir air adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para mesuat. Kini, bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderahati, tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai kisah. Having passed the clock tower area, we now come to the site of the Middelburg Bastion. It is part of the wall of the Malacca Fort, which was built in the 16th century.
Next to the bastion is the windmill, built in the original style of the famous windmills found in the Netherlands. The building next to the windmill is an old warehouse that was at one time a storehouse for goods traded at the Palmiswara jetty. It has since been Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka, dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Tamingsari dan Eye on Malaysia merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai lagi pelancong melawat negeri bersejarah ini. Kedua-dua tarikan ini boleh dilihat dari dalam Port Melaka River Cruise. Towards the end of the quayside building is a replica of the Flora de la Mar, the Portuguese ship that Kapal was Perintah Kebangsaan bagi tahun 2012 Masihi bersamaan 1433 Hijrah, anjuran bersama Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan peserta pertama lelaki untuk menyampaikan persembahan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera didoakan kepada pengurusi majlis, para hakim yang arif dan bijaksana serta terus menjalankan tugas sepanjang masa. Para hadirin dan hadirat serta kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran membentuk pribadi mulia. Tajuk yang saya pilih untuk dikongsikan dengan semua. Dalam syarahan saya pada hari ini, Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai panduan hidup kepada seluruh umat manusia. Kandungan Al-Quran begitu sempurna bagi semua aspek kehidupan untuk diterjemahkan, diuraikan dan dikaji oleh akal fikiran manusia yang sihat dan sempurna. Pribadi mulia atau akhlak mulia ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada kehidupan manusia yang teratur menurut panduan Al-Quran. Antaranya ialah berbuat baik kepada ibu bapa, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik dan cenderung kepada perdamaian dan keharmonian yang akan saya kupas isinya satu persatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua di dalam peliharaan dan jagaanmu, maka janganlah engkau berkata kasar kepada mereka, sekalipun perkataan dan janganlah menengki mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Tiada siapa yang dapat menafikan jasa dan pengorbanan ibu bapa yang sungguh besar artinya. Tanpa usaha mereka, siapalah kita sekarang? Ibu bapa lah yang bertungkus lumus mendidik dan mengasuh kita sejak kecil lagi. Mereka juga turut mencurahkan kebahagiaan dan keselesaan hidup kita sekarang. Oleh itu, sebagai tanda
tanda membalas jasa mereka. Kita mestilah taat dan menghormati mereka sepanjang hayat kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang bertuah, kerana Allah akan memberikan nikmat kepadanya selama mana ia mensyukuri segala anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang yang tamak adalah orang yang rugi, kerana mereka tidak dapat merasai segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, sebagai tanda menghargainya, kita hendaklah menjadi insan yang lebih bertakwa dan beramal soleh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, nescaya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin, hadirat yang saya hormati, bersangka baik. Kita hendaklah bersangka baik terhadap orang lain dalam semua perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita bersangka buruk, kerana prasangka akan menimbulkan perasaan hasad dan dendam yang amat sukar diubati. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kebanyakan sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Hadirin, hadirat yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cenderung kepada perdamaian dan keharmonian. Al-Quran mengajar kita supaya sentiasa cintakan kepada perdamaian dan mewujudkan suasana harmoni di persekitaran kita. Jangan diwujudkan sifat permusuhan di kalangan kita untuk tujuan memecah belahkan silaturahim. Sifat ini hendaklah diterapkan di dalam hati kita untuk diaplikasikan dalam komuniti keluarga, kejiranan, kenegerian, hatta kenegaraan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 72 yang bermaksud, dan jika mereka, yakni pihak musuh, cenderung kepada perdamaian, maka engkau hendaklah cenderung kepadanya, dan serta bertawakallah kepada Allah. Al-Quran sumber bagi peradaban manusia. Justru itu, Al-Quran adalah sumber rujukan utama dalam sahsiah kehidupan kita seharian. Jangan jadikan Al-Quran sebagai perhiasan di dinding atau almari semata-mata. Membaca dan beramal dengan kandungan Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik amalan, kerana ia adalah pemberi syafaat yang paling besar di hari kiamat, kerana ia adalah kalamullah. Sekian yang baik daripada pencipta, dan lemah daripada dicipta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kalungan apresiasi buat pengerusi majlis, barisan fellow hakim yang intelek, berkarisma dan konstruktif pemikirannya, guru-guru pemangkin perubahan generasi minda kelas pertama. Terusnya, tidak lupa pada rakan-rakan seperjuangan yang beriman lagi budiman. Salam ukhwah syarahan saya sampaikan. Berdirinya saya di depan ini bukanlah untuk membuang masa para hadirin, dan bukan juga untuk mengalunkan lagu irama, tetapi berdirinya saya di depan ini adalah untuk menyampaikan satu syarahan yang bertajuk Al-Quran Pembentuk Pribadi Mulia.
setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah meninggalkan panduan kepada umat Islam, iaitu Al-Quran sebagai risalah ilahi dan contoh kehidupan untuk setiap umatnya. Al-Quran, seperti yang diketahui oleh setiap umat Islam, merupakan mukjizat Islam yang paling unggul. Mempunyai ilmu pengetahuan yang yakin dan jitu, serta tidak ada canggahan di dalamnya. Menurut seorang doktor perubatan, Maurice Bucaille, beliau tidak menjumpai satu kesalahan pun di dalam Al-Quran, tetapi terdapat kesalahan yang amat ketara dalam The Bible, dalam bukunya The Bible, The Quran and Science tahun 1978. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tirai syarah ini saya singkat dengan mengutarakan hujah pertama di bawah kata kunci Al-Quran pencetus kepada segala cabang ilmu yang diperoleh oleh manusia, baik dari zaman dahulu hinggalah ke masyarakat moden hari ini. Dari Al-Quran berkembanglah ilmu-ilmu seperti fizik, matematik, geologi, perubatan, astronomi dan sebagainya. Saya mengambil contoh dari surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan bahawa langit dan bumi asalnya adalah satu bahagian, lalu dipisahkan antara kedua-duanya secara beransur-ansur. Maka terjadilah daripadanya langit dan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Sesungguhnya ayat-ayat ilmiah yang menjadi mukjizat Al-Quran terbukti kejadiannya pada hari ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isi syarahan saya yang kedua di bawah premis Al-Quran sebagai sumber kepada perkembangan akidah manusia. Sebagai setiap peristiwa wahyu, dalam Al-Quran terkandung beberapa ayat mengenai alam semesta yang mendorong manusia untuk berfikir tentang fakta yang dinyatakan. Sains moden telah mendapati semua unsur-unsur dan makhluk baik yang besar sehinggalah yang amat seni mempunyai pasangan seperti dalam surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah mencipta berpasang-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Terbuktilah bahawa segala ciptaan Allah seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, jika diteliti sedalam-dalamnya akan membawa kepada pengakuan bahawa Allah adalah pencipta yang maha bijaksana. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengurak langkah untuk mencapai tahap pribadi mulia, seorang insan itu perlu memiliki kemantapan dari segi rohaniah terlebih dahulu. Maka sebagai kata kunci saya yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber kepada perkembangan rohaniah manusia. Hanya orang mukmin yang beriman dan yang mahu berfikir sahaja mengetahui hikmat diturunkannya Al-Quran dan kelebihannya dari segala kitab. Huruf dan kalimahnya membangkitkan kelazatan pendengaran yang tidak jemu-jemu. Maknanya membangkitkan hati, membukakan fikiran untuk menerima ilmu, serta merubah persepsi insan ke arah mencari keridhaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isi syarahan saya yang keempat, Al-Quran sebagai sumber kepada perkembangan jasmani manusia. Kekuatan jasmani manusia sebenarnya berpunca dari kekuatan jiwanya. Jiwa hanyalah pelengkap kepada suatu kewujudan, iaitu kewujudan konkret jasmani manusia, dan jasmani diibaratkan sebagai kenderaan kepada roh manusia. Jiwa yang sakit berpanjangan akan mempengaruhi kesihatan jasmani manusia. Demikianlah kehebatan kitab Al-Quran, mutiara segala hikmat yang dibekalkan kepada umat Islam. Tidak dapat disangkal lagi Al-Quran daras kepada pribadi mulia. Intipati Al-Quran menyentuh semua aspek sama ada dalam bidang ilmu, akidah, serta jasmani dan rohaniah manusia. Sebagai penutup tirai, terdetik dari dalam hati saya untuk mengajak diri saya sendiri serta hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama cuba untuk memahami Al-Quran sama ada kita sebagai orang Muslim atau warga Malaysia. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Sebelum saya mengunci bicara, sebelum saya mundur diri, kalimah kemaafan yang saya minta, keridhaan Allah yang saya cari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika Allahu ya azkani azkani ya Mustafa ya sofatan ya irahmani alhamdulillahillazi a'tani
Islam, martabat seluruh alam, maka daulat seantero dunia, agama suci lagi mulia. Ingatlah wahai semua, janganlah terlena, kuasai segala ilmu, segala ilah hidup kita maju, maju. Insyaallah.
Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Bagi acara tilawah lelaki, tempat ketiga disandang oleh adik Muhammad Haris Luqman bin Rastam, wakili wilayah persekutuan Makkah 79. Naib Johan disandang oleh adik Amirul Asraf bin Jamaluddin dari Bukit Johor dari Makkah 86. Manakala Johan tilawah Al-Quran lelaki bagi tahun ini disandang oleh adik Saqif Adib bin Muhammad Azhar dari Negeri Kelantan. Acara tilawah Al-Quran perempuan. Tempat ketiga disandang oleh adik Farah Zafirah binti Zainuddin, mewakili Negeri Johor dengan memperoleh 74. Naib Johan disandang oleh adik tuan rumah Melaka Fatim Farah Diana binti Ramadan dengan memperoleh 77% markah. Oleh kerana berlaku persamaan markah antara tempat kedua dan ketiga, Hakim berkeputusan untuk merujuk kepada markah tajwid. Manakala Johan Qari'ah perempuan disandang oleh adik Nurul Syafiqah binti Muhammad Islam, mewakili Perak dengan memperoleh 80%. Bagi acara sarahan lelaki, tempat ketiga disandang oleh adik Muhammad Daniel bin Syafi'i dari Negeri Melaka dengan memperoleh 84. Naib Johan adik Muhammad Aiman Naim bin Zainal Hisam, mewakili Negeri Selangor dengan memperoleh 89%. Manakala Johan sarahan lelaki disandang oleh adik Muhammad Amirul Munir bin Azmi dari Negeri Kedah Darul Rahman dengan memperoleh 91%.
Beralih pula kepada acara syarahan perempuan. Tempat ketiga disandang oleh adik Nur Syara Najwa Murkhairin dari negeri Melaka dengan memperoleh 83. Naib Doa disandang oleh adik Nurul Natasha binti Muhammad Zaki dari negeri Kelantan dengan memperoleh 89. Manakala Johan syarahan perempuan kali ini disandang oleh adik Maznah Syahidah binti Sidik mewakili negeri Sabah dengan memperoleh 90%. Sekarang tibalah masanya saya mengumumkan keputusan acara nasyid. Saya dulukan dengan perempuan. Tempat ketiga disandang oleh kumpulan Sautul Widan dari wilayah Persekutuan dengan memperoleh 85%. Naib Dohat disandang oleh kumpulan Fatul Munir wakil negeri Sarawak dengan 80%. Manakala Johan acara nasyid perempuan Festival Kapal Kebangsaan pada tahun ini disandang oleh kumpulan Az-Zahra dengan memperoleh 89%. Bagi acara nasyid lelaki tempat ketiga yang memperolehi 67.5% disandang oleh kumpulan Generasi As-Sakinah wakil negeri Selangor. Naib Tuhan kumpulan Sautul Imtiaz dari negeri Pahang Darul Makmur dengan memperolehi 70%. Manakala Tuhan acara nasyid lelaki Festival Kafah Kebangsaan bagi tahun ini disandang oleh kumpulan Iltizam dari Sabah di Bawah Bali dengan memperoleh 21%. Oleh itu, setelah dibuat perkiraan keseluruhan Johan keseluruhan Festival Kafah Kebangsaan bagi tahun 2012 disandang oleh negeri Selangor Sabah dan Kenyah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tak boleh kata. Kalau jadi benar.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله Terima kasih Adik Takib Adib Muhammad Azhar dari Negeri Kelantan. Bagi acara syarah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera didoakan kepada pengurusi majlis, para hakim yang arif dan bijaksana, serta terus menjalankan tugas sepanjang masa. Dif-dif kehormat, para hadirin dan hadirat, serta kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran membentuk pribadi mulia. Tajuk yang saya pilih untuk dikongsikan dengan semua. Dalam syarahan saya pada hari ini, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai panduan hidup kepada seluruh umat manusia. Kandungan Al-Quran begitu sempurna bagi semua aspek kehidupan untuk diterjemahkan, diuraikan dan dikaji oleh akal fikiran manusia yang sehat dan sempurna. Pribadi mulia atau akhlak mulia ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada kehidupan manusia yang teratur menurut panduan Al-Quran. Antaranya ialah berbuat baik kepada ibu bapa, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersangka baik dan cenderung kepada perdamaian dan keharmonian yang akan saya kupas isinya satu persatu. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai ke umur tua di dalam peliharaan dan jagaanmu, maka janganlah engkau berkata kasar kepada mereka, sekalipun perkataan dan janganlah menengki mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan
ciptaan yang mulia. Tiada siapa yang dapat menafikan jasa dan pengorbanan ibu bapa yang sungguh besar rezekinya. Tanpa usaha mereka, siapalah kita sekarang? Ibu bapa lah yang bertungkus lumus mendidik dan mengasuh kita sejak kecil lagi. Mereka lah juga yang turut mencurahkan kebahagiaan dan keselesaan hidup kita sekarang. Oleh itu, sebagai tanda membalas jasa mereka, kita mestilah taat dan menghormati mereka sepanjang hayat kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang bertuah, kerana Allah akan memberikan nikmat kepadanya selama mana ia mensyukuri segala anugerah pemberian Allah. Manakala orang yang tamak adalah orang yang rugi, kerana mereka tidak dapat merasai segala anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, sebagai tanda menghargainya, kita hendaklah menjadi insan yang lebih bertakwa dan beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, niscaya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin hadirat yang saya hormati, bersangka baik. Kita hendaklah bersangka baik terhadap orang lain dalam semua perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita bersangka buruk, kerana prasangka akan menimbulkan perasaan hasad dan dendam yang sukar diubati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kebanyakan sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Hadirin hadirat yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cenderung kepada perdamaian dan keharmonian. Al-Quran mengajar kita supaya sentiasa cintakan kepada perdamaian dan mewujudkan suasana harmoni di persekitaran kita. Jangan diwujudkan sifat permusuhan di kalangan kita untuk tujuan memecah belahkan silaturahim. Sifat ini hendaklah diterapkan di dalam hati kita untuk diaplikasikan dalam komuniti keluarga, kejiranan, kenegerian, hatta kenegaraan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 72 yang bermaksud, dan jika mereka, yakni pihak musuh, cenderung kepada perdamaian, maka engkau hendaklah juga cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sumber bagi peradaban manusia. Justru itu, Al-Quran adalah sumber utama dalam sosial kehidupan kita seharian. Dan jangan jadikan Al-Quran sebagai perhiasan di dinding atau almari semata-mata. Membaca dan beramal dengan kandungan Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata adalah sebaik-baik amalan, kerana Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling besar di hari kiamat, kerana ia adalah kalamullah. Sekian yang baik daripada pencipta, yang lemah daripada yang mencipta. Sekian yang baik daripada pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Aminul Munir Hakim dari Negeri Kedah menjuarai acara syarahan Festival Persatuan Fardu Ain Kapal Peringkat Kebangsaan tahun 2012-1433. Para hadirin yang dihormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Nabi salam salamun salamun daripada Al-Quran dan diri kau
sejarahnya